Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi saya mohon maaf ya, sebab terpaksa membuat live begitu lewat malam, dan saya harap mereka yang masih belum tidur dapat menyaksikan live ini dan juga membantu share ramai-ramai lah. Jadi ini adalah satu live khas yang dikhususkan bagi satu perkara yang saya telah usahakan bersama sumber-sumber pihak-pihak tertentu, di mana kami mendapat maklum balas ya daripada anda nak ada juga wakil daripada institusi kajian, dan ada juga wakil-wakil lain yang apa orang kata membuat kajian-kajian berhubung dengan pilihan raya, sentimen apa orang kata sentimen rakyat dan sebagainya lah. So setelah mengumpulkan maklum balas ini, ada perkembangan menarik ya. Jadi kami mendapat satu anggaran ya. Saya tak nak masuk dalam lah, biar institusi-institusi berkaitan membuat pendedahan masing-masing lah. Tetapi saya telah mendapat satu gambaran ya, sebenar apa yang mungkin terjadi sekiranya PRU diadakan tahun ini atau dalam masa terdekat ya. Jadi ini bukannya perbincangan adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mengusulkan pembubaran parlimen, adakah pembubaran berlaku tahun ini. Ini bukannya perbincangan itu, walaupun saya akan sentuhnya di akhir live inilah ya. So ini adalah perbincangan kajian ataupun apa yang berkemungkinan berlaku sekiranya PRU tahun ini dan tahun hadapan. Pada awalnya saya tak akan sentuh politik ya, kemudian di hujung saya akan sentuh sedikit politik. Jadi kita tak kisah sekarang kluster mahkamah ke DAP, ke PKR, ke UMNO, ke GTA, ke siapa, kita tak kisah semua tu. Kita nak tahu sentimen penduduk lah. So berdasarkan apa yang saya faham, sekiranya PRU tahun ini ya, pencapaian UMNO sebagai sebuah parti ya akan merosot berbanding dengan apa orang kata PRU 14. Ini bukannya propaganda saya. Saya akan jelaskan sebentar lagi mengapa anda boleh yakin ini bukan propaganda saya. Dan rata-ratanya sentimen rakyat adalah seperti yang telah saya jangka berdasarkan pembacaan politik saya ya, bukan semua, tetapi ada satu kesedaran yang telah timbul apabila rakyat teruja ya, berlaku kebebasan kehakiman dan kebebasan mahkamah ya, rakyat tidak ingin kebebasan ini terganggu gugat. Jadi faktor nombor satu, faktor kesedaran itu sudah ada, dan sememangnya ada bukti yang menunjukkan yang selama ini digelar pengundi atas pagar, ada yang sekarang bertekad ya untuk memastikan UMNO tidak kembali berkuasa ya. So ini adalah satu perkembangan yang menarik bagi saya. Okey, kedua, ada juga kesedaran yang cukup nyata di kalangan pengundi atas pagar dan juga di kalangan mereka yang sebelum ini percaya kepada perjuangan bosku setelah berlaku rayuan akhir SRC bahawa Najib sememangnya bersalah, dan ada tahap ketidakpercayaan yang cukup luar biasa terhadap propaganda dan retorika yang sedang dimainkan. Kononnya Najib adalah mangsa ketidakadilan, mahkamah berlaku tidak adil, hakim berlaku tidak adil dan sebagainya. Dan ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahawa ketidakpercayaan rakyat terhadap retorika ini
adalah disebabkan mereka melihat dengan jelas, mereka melihat sendiri, menilai sendiri bagaimana proses mahkamah di penghujung, ya, ketika rayuan terakhir diperkotak-katikkan dan persepsi ditimbulkan Najib sebenarnya tidak boleh membela diri dan hanya menggunakan taktik-taktik untuk cuba melengahkan perbicaraan. Jadi ini sejajar dengan apa yang saya dan beberapa pengamal yang giat di media dan sebagainya, yang dah lama perhati, ya, di ruang komen dan sebagainya, memang cukup luar biasa, ya, penolakan netizen rakyat terhadap retorika yang dimainkan oleh pucuk pimpinan UMNO dari kalangan kluster mahkamah berhubung ketidakadilan kononnya yang telah berlaku kepada Najib. Okey. So ini menarik sebab ini menunjukkan pengundi atas pagar kali ini sudah berpihak. Cuma kita tidak tahu mereka akan menjurus kepada siapa. Yang kita tahu mereka sekarang sedang menoleh ke arah lain. Dulu mereka mungkin akan memilih UMNO, sekarang mereka sudah tidak memikirkan UMNO. Ini menarik, ya. Dan atas maklumat yang dikumpulkan, dipercayai pada PRU 15 akan berlaku penurunan ramai-ramai untuk mengundi, mungkin boleh menyamai peratus yang keluar mengundi pada PRU 14. Ini belum dapat dipastikan secara sah, tetapi tanda-tandanya ada. Dan oleh itu, jika ramai keluar mengundi, maka ada tanda-tanda akan berlaku peralihan satu jumlah undi yang besar kepada parti-parti alternatif. Now, saya tidak ingin namakan parti atau kumpulan, ya, sebab penemuan belum sedalam itu ataupun berdasar maklumat saya belum sedalam itu. Tetapi ini sejajar dengan apa yang saya lihat. Contohnya, apabila saya membuat analisa keputusan Johor, saya dah lihat dengan jelas. Di Johor, sebenarnya Barisan Nasional tidak menunjukkan peningkatan. Sebab dia menang 2/3, ialah kerana hampir 50% pengundi tidak keluar mengundi. Dan masa itu tidak ada parti-parti alternatif. Jadi saya merumuskan satu kemungkinan di mana rakyat yang tercari-cari alternatif, yang dah muak dengan perikatan, barisan dan pakatan, mereka tidak ingin keluar mengundi. Jadi di situ saya ramalkan ada saham parti-parti alternatif yang cukup besar. Kerana jika kita lihat, sebenarnya yang mengundi di kalangan pengundi daftar, yang mengundi BN, peratus dia cukup menyerosot berbanding PRU 14. Tetapi BN menang sebab terlalu ramai tak keluar mengundi. Jadi situasi senario politik sekarang sudah berubah, dan jangan lupa ini adalah pilihan raya persekutuan, bukannya negeri. Jadi ianya sentiasa berbeza, ya? So dapat dilihat dengan jelas ada satu angin penolakan. Ya, ini bukan politik saya, ini bukan propaganda saya, ini saya cuma berkongsi, ya. Jadi ada satu, saya kira di kalangan pengundi berdaftar ada peningkatan kesedaran dan semangat untuk memastikan apa orang kata, mahkamah kekal bebas, dan untuk itu kluster mahkamah tidak berjaya membentuk kerajaan. Semangat itu mendominasi. Kami meramalkan sekurang-kurangnya sehingga 35% jumlah pengundi berdaftar, ya. Sekali lagi, ya, semangat untuk memastikan kluster mahkamah UMNO tidak menerajui kerajaan sudah mendominasi. Kita anggarkan 35% pengundi berdaftar. Dan berdasarkan apa yang saya dah lihat, pembacaan saya sendiri dan maklumat-maklumat yang diterima, jika PRU tahun ini dijangkakan 20 hingga 22% akan berlaku, 18 hingga 20%, sorry, is 20 minus 2. So 18 hingga 20%, ya, akan berlaku satu tsunami Melayu menjurus ke arah parti-parti yang bukannya Barisan Nasional sebanyak 18 hingga 20%. Ya, so itu jangkaan lah.
So pendek kata, BN akan menempuhi satu dugaan yang cukup besar dan diramalkan, ya, DAP akan menunjukkan perosotan sehingga mencecah, kita jangka, ini jangkaan, mencecah 20%, dan PKR akan kena agak teruk, bukannya pupus, tapi kena. Dia tidak akan cemerlang seperti PRU 14, jauh sekali. Jadi bila difaktorkan semua ini, biarpun Pakatan Harapan berganding bahu dengan BN selepas PRU 15, amat sukar bentuk kerajaan persekutuan. Okey. So ini saya cerita berkenaan dengan apa yang kami dapatlah. Jadi bagaimana jika PRU tahun depan? Jika PRU tahun depan, apa yang kami dapat atau saya dapat tidaklah sebegitu terperinci seperti yang telah saya jelaskan tadi, tetapi ramalannya juga ada menjurus ke arah kekalahan teruk Barisan Nasional, dan juga gandingan BN dengan PH tidak akan berjaya membentuk kerajaan. Tetapi tahun depan ni masa yang terlalu panjang, banyak boleh berlaku. Jadi amat sukar meramal dengan tepat. So itu saya kena mengaku. Okey. Dan ada ketakutan, biarpun, ya, ini satu soalan yang saya telah tekankan sejak beberapa bulan. Jika bertanya, tanya juga soalan ni supaya kita dapat feedback lah. Jadi tanya, jika Zahid letak jawatan sekalipun, adakah ini akan mengubah apa-apa? Now, saya terkejut, ianya tidak akan mengubah apa-apa. Ketakutan tetap ada bahawa kluster mahkamah ataupun mereka, mana-mana pemimpin yang mungkin akan berbelas kasihan kepada kluster mahkamah akan menerajui kerajaan, dan segala positif yang tercapai sekarang akan hancur. So, ini apa yang saya dapat kongsikan. Jadi ada orang mungkin fikir, mengapa Regi beria-ia ni, dia dengan siapa dan sebagainya. Jadi saya terpaksa juga cerita sebab saya tidak ingin spekulasi yang bukan-bukan. I have to be fair to you all and I have to be fair to myself. Okay. So, jika PRU tahun ini, ya, kemudian lepas ni saya akan cerita mengapa saya tidak jangka PRU tahun ini. Tapi jika PRU tahun ini, okey, pertama sekali, semua parti politik alternatif ke kerajaan ke siapa ke, dia sememangnya sudah perlu sampai ke tahap di mana segala persengketaan kerusi, pengagihan kerusi sudah diselesaikan atau 90% diselesaikan. Jika anda belum sampai ke tahap itu, dah mengarut. Saya tak kira siapalah, UMNO. Ini pembacaan saya, ya. UMNO ke pembangkang ke alternatif ke, it does not matter. If you are still grappling with or overshadowed by petty squabbles and so on, you are flogging a dead horse. Okay? So ini pendapat saya. Dan perlu ada satu tahap pemahaman dua hala antara bakal calon dengan parti ke, kumpulan ke, atau penaja. Sebab ada mungkin yang akan menjadi calon bebas, ya, mungkin dia ada penaja. Okey. So ini amat penting dalam pilihan raya ini, kerana pilihan raya ini dijangka tidak akan menjurus kepada satu parti atau kumpulan majoriti berdasarkan keadaan sekarang, ya, tidak akan menjurus berdasarkan pencapaian UMNO di media, pencapaian parti-parti alternatif di media dan sebagainya. Saya tidak nampak ada kemungkinan ada mana-mana pihak akan dapat majoriti. Okey. So, amat penting, pertama sekali, bukannya di samping berkempen secara media sosial dan sebagainya, amat penting sekarang untuk meyakinkan pengundi bahawa segala persengketaan rintangan dalaman di dalam parti sudah diatasi. Ini akan meyakinkan pengundi bahawa anda sebenarnya
memang satu kumpulan yang bersepadu. Ini saya neutral. Saya tak kisah BN. Ini nasihat saya kepada BN, kepada PH, kepada perikatan, kepada juga parti-parti alternatif. It doesn't matter who you are, tetapi perlu diberi gambaran itu kepada pengundi. Lepas ni jangan kata pula saya berpihak. So ini neutral, ya. Even BN, you have to show the voters that you are united, that the persengketaan dalaman sudah tidak wujud, semua sudah beres dan sebagainya, untuk menimbulkan keyakinan anda memang sudah bersedia, termasuk PH, termasuk alternatif. Dan ianya perlu dua hala, because sekarang candidate very important. Sebab satu perkara yang kita dapat tahu adalah candidate is very important, kerana ramai pengundi atas pagar dan pengundi muda sedang melihat calon bukan parti. Okey. So dua hala perlu ada. Jadi jangan berkata saya propaganda untuk meyakinkan anda ini bukan propaganda dan sebagainya. Berdasarkan situasi yang saya lihat, maka saya tidak akan bertanding pada PRU 15 sekiranya PRU diadakan tahun ini. Okay? Dan tahap pengenalan saya terhadap mana-mana perkumpulan tidak wujud secara yang sepatutnya. Jadi memang itu pendirian saya lah yang telah saya ambil hari ini. Jadi tak sesuai saya terlibat sebagai calon ke apa dan sebagainya. Ya, ada penaja yang menghubungi dan saya telah menolaknya untuk jadi bebas. Okey, so jangan fikir ya semua ni ada motivasi, tidak ada. Ini sekadar berkongsi kerana memang niat saya secara ikhlas. Saya minat untuk berkongsi, untuk membuat pembacaan ini kerana saya lihat negara kita huru-hara, ya, politik dia. Jadi saya dengan ikhlas membuat live ini secara neutral. Sebab itu bila saya nasihatkan tadi, saya nasihatkan BN juga. Okey. Dan saya tidak ingin jika PRU tahun ini lah, memandangkan situasi yang berlaku dan sebagainya, saya cuma kekal dengan mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir dan berpendapat bahawa perlu Tun Mahathir kembali selepas PRU 15 untuk satu jangka masa untuk menyembuhkan negara yang dah kritikal. Itu saya kekal. Tetapi berkempen jika PRU tahun ini berkempen untuk mana-mana pihak, saya tidak akan lakukan sama sekali. Okey. Berdasarkan situasi saya dan tahap I don't know what's going on out there with regards to many groups. I know nothing. Okay. Alright. Adakah PRU tahun ini? Ini banyak soalan yang saya terima. Kalau tahun depan, saya tidak tahulah. That is a long time away. Adakah saya akan cuba jadi calon ke tidak? Saya tidak tahu. Okey. Mungkin saya tidak lagi ada dalam, atau tidak mampu lagi berada dalam bidang ini. Okey. Jadi last question yang banyak saya terima, adakah PRU tahun ni? Okey, ini saya kena cerita dari sudut politik, ya. Saya ada menulis satu artikel, anda boleh merujuknya di blog thethirdforce.net. Bermula dari sekarang, jangan harap saya berkongsi artikel, terus anda boleh rujuk di sana dan membacanya. Bila saya tulis artikel tersebut, saya bukannya sebenarnya berkempen atau bias terhadap mana-mana pihak. Saya secara ikhlas membuat penelitian. Dan benda ni saya dah ulang berulang kali. Apakah peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan peranan dia sebagai ahli UMNO. Jadi di dalam artikel tu saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin. Ya, apabila Ismail Sabri berbincang berhubung top 5, dia berbincang atas pentas pemuda UMNO, semestinya dia pakai topi UMNO. Dan sebagai orang UMNO, dia kata memang tak lama lagi, don't worry, kita bincang dan sebagainya, itu sebagai ahli UMNO. Ya. Tetapi apabila dia duduk di kabinet ataupun membuat sidang media sebagai Perdana Menteri, dia tak pakai topi ahli UMNO, dia pakai topi Perdana Menteri. Jadi bila dia pakai topi Perdana Menteri, dia pula ada buat kenyataan yang berbeza. Dia kata biar apa pun, whatever top 5 tentukan, akhirnya ianya akan dibawa ke kabinet, yang kabinet akan putuskan kemudian sama ada perlu atau tidak dia pergi menghadap Agong. Jadi lepas dia menghadap Agong, Agong akan putuskan. Jika Agong nak, boleh. Jika Agong tak nak, tak boleh. Jadi Ismail Sabri sebenarnya dah berulang kali, ya, jelaskan
apa kedudukannya. Dia pernah berbicara kepada anda sebagai Perdana Menteri, dia pernah berbicara kepada anda sebagai ahli UMNO. Sebagai ahli UMNO, dia boleh kata, yes, top 5 akan tentukan dan saya setuju nak pilihan raya. Tetapi itu sebagai ahli UMNO. Jadi, dia tidak ingin melanggar perlembagaan UMNO. Dia tidak ingin bertelagah dengan orang UMNO. Tetapi, sebagai Perdana Menteri pula, keputusan UMNO dari sudut perlembagaan tidak ada makna. Sebab UMNO tidak ada kuasa untuk mengarah Perdana Menteri membuat apa-apa. Dalam perlembagaan pun tak ada sebut parti, khususnya melibatkan tadbir urus, fungsi Perdana Menteri dan sebagainya. Tidak ada. There is no reference to parti politik. Ya. Jadi fungsi Perdana Menteri ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Siapa yang lantik Perdana Menteri? Yang di-Pertuan Agong. Jadi Perdana Menteri semestinya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong. Keputusan akhir adalah keputusan Yang di-Pertuan Agong. Jadi bila top 5 kata dia akan tetapkan tarikh pembubaran, dia tetapkanlah, itu parti yang tetapkan. Tapi dari sudut kerajaan, dari sudut kabinet, tak ada makna sebab parti tidak ada hak untuk tentukan tarikh pembubaran. Itu kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri telah mengiktiraf bahawa dia akan menerima cadangan UMNO. Jadi ketetapan UMNO, dalam UMNO hanya ketetapan. Bila Ismail Sabri duduk dalam kabinet, dia buka topi UMNO, dia pakai topi PM. Yang dia terima dari UMNO tu bukan lagi arahan, bukan lagi ketetapan. Itu hanya cadangan. PM boleh buat sampah kepada cadangan itu, atau PM boleh menerima, mempertimbangkan cadangan itu bersama warga kabinet. Dan untuk makluman anda, sebenarnya Perdana Menteri ada kuasa budi bicara tanpa kabinet untuk memutuskan saya nak pergi menghadap Agong untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Tetapi Ismail Sabri dah memutuskan bahawa dia akan meletakkannya kepada kabinet untuk tentukan sama ada dia perlu pergi jumpa Agong. Dan bila dia kata kabinet akan putuskan, itu termasuk diri dia sendiri. Jadi sebagai ahli UMNO, dia boleh kata, saya setuju PRU. Tapi sebagai Perdana Menteri, pertimbangan dia lain. Mungkin dia kata, saya tidak setuju. Ya. So, apa pun, apabila Ismail Sabri meletakkannya kepada kabinet, di situ anda dah nampak sebenarnya dia tidak ingin ditekan oleh UMNO. Jadi dia lepas kepada kabinet. Kabinet ni, saya berdasarkan maklumat, memang majoriti tidak ingin PRU awal. Tetapi itu kita kena tunggu dan lihatlah. Okey. Dan satu pesanan akhir saya kepada UMNO, khususnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Janganlah bersifat hipokrit ya. Kalau dulu bila banjir dikatakan kerajaan gagal menangani isu banjir. Tetapi kerana terdesak nak menyelamatkan Tengkuk, kerana terdesak nak buat PRU awal, tiba-tiba kata boleh meradah banjir untuk adakan PRU. Jadi tiba-tiba keseksaan rakyat masa banjir tidak lagi menjadi pertimbangan UMNO. Jadi kat situ anda boleh lihat saudara-saudari tahap hipokrisi Zahid dan kluster mahkamah. Ya. Terdesak nak buat PRU awal, rakyat diketepikan. Ini sebenarnya telah menimbulkan kemarahan di media sosial dan ini akan melemahkan lagi keupayaan UMNO untuk menang. Dan Ahmad Maslan pula kata, okey, kalau banjir Disember, kita buat PRU November. Ahmad Maslan tak baca ke ramalan Jabatan Meteorologi? Ya? Banjir besar, hujan lebat dijangka bermula pertengahan November. Apakah UMNO akan meletakkan risiko ini pada rakyat? UMNO terus lupa rakyat, hanya mementingkan diri mereka sendiri, Zahid dan Ahmad Maslan? Fikir-fikirkanlah. So itu sahaja pencerahan saya. Saya nak kurang sebut politik dalam sesi ini sebab sesi ini saya nak lebih objektif. So sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Maaf ya saya terpaksa buat live lewat. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.